saya tak nampak daripada segi kepimpinan bagaimana nanti Bersatu UMNO PAS boleh maju ke depan dalam membentuk sebuah kerajaan yang betul-betul utuh dalam menghadapi situasi politik yang akan datang. Kerana dengan pemergian Engku Aziz semalam, beliau antara pelopor liberalism di Malaysia, dalam liberal dalam bentuk bukan agama. Banyak orang salah faham liberal tu apa, tetapi kebebasan dalam memahami bahawa perjuangan sesuatu bangsa, sesuatu politik, sesuatu kerja, kemajuan itu bukan berdasarkan bangsa, bukan berdasarkan kaum, tetapi berdasarkan kerjasama seluruh rakyat Malaysia untuk kita nak menghadapi, untuk kita nak maju ke hadapan, untuk kita nak menjadi sebuah negara yang maju. Itu sebenarnya yang diperlukan, dan itu sebenarnya yang perlu bagi sebuah negara yang maju seperti kita, untuk kita menjadi negara yang maju seperti kita. Jadi benda ini tak boleh dibawa oleh parti yang fokus dia adalah parti yang resis, parti yang hanya mementingkan kaum, bangsa atau agama yang sempit. Kita tidak boleh maju dengan parti yang pemikiran mereka pemikiran sempit. Kita tidak boleh maju dengan parti yang sentiasa memberitahu ahli-ahli, sentiasa memberitahu penganut-penganut mereka, sentiasa memberitahu pengikut-pengikut mereka bahawa penganut agama lain, bahawa bangsa lain itu tidak bagus, subpar, tidak sesuai, tidak tak layak untuk tinggal di negara kita. Sedangkan hakikat sebenar, suka atau tidak, kita kena menerima sudah hakikat bahawa ini sebenarnya adalah bumi Malaysia. Bumi Malaysia ini dimiliki oleh rakyat Malaysia dan bukan setakat hanya sekadar orang Melayu. Di bumi negara kita ini tidak ada tinggal Melayu saja. Kita ada semua bangsa, semua agama. Malah yang tak ada agama pun, walaupun taklah sampai 1%, ada hak mereka di bumi ini, di bumi yang kita namakan sebagai negara Malaysia ini. Dan mereka memberi contribution, sumbangan, dalam apa bidang dan juga cara sekalipun. Dan hanya itu cara untuk kita betul-betul nak maju ke hadapan, nak menjadikan negara kita maju hadapan, nak mengeluarkan rakyat kita daripada kesenjangan ekonomi. Hari ini anak buah saya, saudara Ajay ada menulis satu artikel, very good artikel, tapi saya tak sempat baca habis. Tetapi dia menyentuh mengenai kesenjangan global. Dan dalam artikel tu dia kata bahawa 8 orang yang terkaya di dunia memiliki harta yang hampir kombinasi beberapa negara yang miskin. Jadi kalau kita tengok disparity ataupun kesenjangan di dalam kaya dan miskin ini, kita kena lihat puncanya apa. Dan kita kena lihat sebabnya apa. Kita kena lihat apa yang membawa kepada perkara ini sehingga menjadi satu keadaan yang menyebabkan kemiskinan itu bukan setakat sekadar ini, bukan sekadar kata saya quote Profesor Ekonomi daripada UKM, Profesor Magdalene, orang Sarawak. Dia mengatakan bahawa kesenjangan ekonomi ini bukan setakat sekarang ini horizontal, tetapi dia juga akan menjadi vertical. Dia bukan sekadar kita kata di antara orang kata peringkat gaji, kita kata di antara middle class for example, di antara B40, tetapi juga kesenjangan itu berlaku di kalangan kaum. Kita bukan setakat kita kata kaum Cina kaya, kaum Melayu miskin, dah tak ada macam tu dah. Kita akan lihat orang Melayu yang kaya betul-betul kaya dan miskin betul-betul miskin. Dulu mungkin kita nampaklah orang Melayu ramai miskin, orang Cina ramai yang kaya lah. Tetapi sekarang ini kita akan nampak bahawa kekayaan itu tidak mengenal bangsa, kita tidak mengenal agama, dia berlaku dalam semua ras, kita kata, dalam semua bangsa, dalam semua agama, dan kita akan lihat kesenjangan itu semakin melebar. Walaupun dia Cina, walaupun dia India, walaupun dia Melayu, walaupun dia Iban, walaupun dia Kadazan, walaupun dia Bidayo, walaupun dia Kayan, Kenyah, Kelabit, bangsa itu tidak menentukan lagi status ekonomi je. Sebaliknya status ekonominya itu ditentukan akhirnya oleh apa peluang yang ada pada negara ini. Jadi relevansi untuk parti berdasarkan agama, berdasarkan bangsa itu nak lead Malaysia sudah tak relevan lagi. Itu saya nak bawa hari ini. Bahawa sebenarnya parti yang berdasarkan ras bangsa, ras agama sudah tidak relevan. Parti Bersatu khas untuk orang Melayu, parti UMNO khas untuk orang Melayu, parti PAS khas untuk orang Islam sudah lagi tidak relevan dengan negara dan kemajuan yang kita nak capai. Kenapa? Sebab apa?
Akhirnya kita menyedari maju tidak maju untuk kita nak menentang, untuk kita nak melawan poverty, untuk kita melawan kemiskinan, untuk kita nak merapatkan jurang kesenjangan, untuk kita nak memberi education kepada pendidikan kepada anak-anak kita, untuk memastikan bahawa rakyat Malaysia ini sentiasa mempunyai pendidikan, peluang pekerjaan, peluang untuk taraf hidup yang baik, peluang untuk kehidupan yang lebih baik, kesihatan dan sebagainya. Dia kena merentas bangsa, kena merentas agama. Sebab itu tuan-tuan dan puan, apabila politik itu hanya dihadkan kepada bangsa, hanya dihadkan kepada kelompok agama, maka golongan ini saja yang akan terbela. Bangsa lain tidak akan terbela, agama lain tidak akan terbela. Ada orang kata, apalah kau ni nak pergi bela bangsa lain? Apalah kau ni nak pergi bela agama lain? Dia bukan masalah membela agama lain, bangsa lain. Dia membela rakyat Malaysia. Kita kena lihat dia pertama sekali. The first sekali adalah dia adalah rakyat Malaysia. Kita kena buta warna. Maksudnya buta warna bukannya blind colour. Tetapi buta warna kulit. Buta bangsa, buta agama. Dia susah, dia Cina, dia susah kita bantu. Kan? Dia senang, dia susah, dia India kita kena bantu. Dia Kristian, dia Buddha, dia Taoism, dia bangsa agama apa sekalipun. Kalau dia susah kita bantu atas dasar kemanusiaan. Bukan atas dasar kebangsaan bangsa dia, kelahiran dia, agama dia. Bukan atas dasar itu. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, bila kita nak bawa perkara ini ke hadapan, kita nak majukan perkara ini ke hadapan, kita kena sedar bahawa mereka yang nak memandu kita mestilah satu parti yang tidak melihat bangsa dan agama itu sebagai core, sebagai asas, sebagai satu tunjang kepada apa yang mereka bawa. Walaupun kita tidak menafikan, contohnya Parti Keadilan Rakyat itu, pimpinan tertinggi mereka terdiri daripada orang Melayu. Tetapi kita tengok, dia tidak melihat itu sebagai sebagai tunjang utama kepada perjuangan dia. Kerana perjuangan utama kepada Parti Keadilan Rakyat umpamanya, reformasi, kemanusiaan. Kalau kita faham tentang perjuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia membawa kepada keadilan. Keadilan itu apa? Keadilan itu bukan bermaksud equality. Keadilan itu antara lain bermaksud equity. Memberikan hak kepada yang berhak, memberikan perkara yang sebetulnya kepada, meletakkan benda yang betul di tempat yang sebetulnya. Itu equity. Sedangkan kita melihat bahawa equality itu tidak memberikan kesaksamaan kepada pelbagai bangsa dan agama. Contohnya kalau kita tengok sekarang ini ramai orang Melayu dah dapat beasiswa. Orang India, orang Cina mungkin tak dapat beasiswa. Kalau kita bagi kesamarataan kalau kita bagi equality berdasarkan kepada jumlah penduduk, maka yang Melayu akan dapat lebih banyak daripada yang Cina dan India. Kemudian ada orang kata, dia kata, kalau kita buat kesaksamaan, kalau kita buat equity, nanti orang Cina lagi banyak dapat daripada orang Melayu. Orang Melayu kita akan tertindas. Saya punya soalan macam ni. Kenapa jumlah beasiswa kita ni ataupun bantuan kita ni limited? Kenapa kita limited? Adakah jumlah yang ada itu tidak cukup untuk semua anak Malaysia? Tanpa mengira bangsa, tanpa mengira agama. Kenapa perlu ada orang Melayu, orang Cina, orang India yang pandai, yang bijak tercicir? Itu soalan saya. Kenapa benda itu perlu ada? Dan kalau benda itu ada, kita ada orang Melayu yang pandai tercicir, Cina yang pandai tercicir, India yang pandai tercicir daripada hak mendapat pendidikan, beasiswa dan sebagainya pergi ke luar negara, maka kita kena mempersoalkan kerajaan dan sistem pendidikan kita. Kenapa mereka tidak mendapat hak? Kenapa mereka tidak mendapat laba sebagai anak Malaysia? Sebab itu kadang-kadang saya rasa macam bila mereka tidak dilayan sebagaimana kita tak bagi peluang kepada mereka sebagaimana yang sepatutnya, maka kenapa kita marah bila mereka keluar daripada negara kita? Jadi bila ada kebocoran tersebut, yang pandai tak dapat beasiswa, yang pandai tak dapat bantuan, sedangkan mereka pandai tetapi tak cukup, tak miskin. Jadi kita kena persoalkan mana bocornya, mana hilangnya dana tersebut, mana perginya duit tersebut. Itu yang saya nak bawa macam pembahas lah pula kita malam ini kan. But my point stands. Saya kata macam ni. Balik kepada politik negara kita, akhirnya demografik yang diperjuangkan oleh UMNO, oleh Bersatu, oleh PAS adalah Melayu Muslim. Itu saja. Betul. Melayu Muslim itu ada 51-52% penduduk di negara Malaysia. Tetapi ada lebih 40% yang bukan Melayu Muslim. Ada juga lebih 40% yang Muslim tapi bukan Melayu.
Macam saya kata, kita boleh ubah agama kita, tapi kita tak boleh ubah bangsa kita. Kita tak boleh ubah hakikat daripada mana kita lahir dan dilahirkan, daripada bangsa apa kita lahir dan dilahirkan.